Karena Nabi SAW telah menegaskan kepada kita. Nabi mengatakan tidak ada seorang manusia boleh masuk surga dengan amalannya. Kalau amalan dia banyak mana pun, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri pun tak masuk surga dengan sebab amalan. Lalu para sahabat, apabila ada satu isu yang agak dia tak jelas, ditanya, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri. Nabi kata, wala ana, aku sendiri pun tak masuk surga dengan sebab amalanku, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia kita hari ini perlu sangat berrahmat. Tetapi yang menyedihkan kita, rahmat yang Allah Taala yang ditawarkan kepada kita dalam majlis ilmu ini pun kita jarang pergi. Apalagi rahmat yang kita nak balik masuk ke rumah kita. Terlalu banyak perkara-perkara dalam rumah kita yang tidak mengundang kedatangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tahu. Malaikat berjalan bersama kita balik masjid. Sampai dekat tangga, Assalamualaikum, tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Karena dalam rumah kita tidak sediakan ruang untuk dimasuki oleh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis yang banyak. Beberapa tempat di antara rumah-rumah yang banyak patung dan sebagainya yang disebut dalam hadis, rumah-rumah ini malaikat rahmat tak masuk. Malaikat yang catat siraman kadhibin itu dia pergi mana-mana pun. Kalau malaikat ni tak masuk juga tempat maksiat, susah. Tak tulis macam mana? Takkan dia letak CCTV dia ke atas tu, dia letak kat luar. Dah, dia ikutkan tengok apa yang kita buat, dia catat. Itu yang kedua. Yang ketiga, warasyatun berapa ni, wahafathumul malaikah. Majlis kita ini juga dilingkungi oleh para malaikat. Cuba tuan-tuan tengok, ada tak malaikat? Ada? Saya ada pula. Ada. Itulah dia panggil al-iman bil-ghaib. Salah satu daripada rukun iman kita, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi. Beriman dengan malaikat. Allah SWT yang maha berkuasa, maha mengetahui makhluk dia ni lemah. Malaikat dia tak tunjuk pada kita. Dia bagi tahu je, malaikat ramai. Ramai mana malaikat? Pernah tak kita hitung, kita kira, kita buat bilangan malaikat? Kira. Dalam sejarah hidup sebelum kira. Sebenarnya kita kena khusus mengenali malaikat pernah nampak. Tak pernah dalam hidup ini diberitahu bilangan malaikat. Saya juga. Malam ini saya bagi tahu satu skema yang cukup ringkas untuk kita mengetahui bilangan malaikat. InsyaAllah tak payah kita pilih apa. Mudah. Waktu malam Nabi kita Isra dan Mi'raj, waktu malam Mi'raj, Nabi kita naik ke langit. Bila sampai di langit yang teratas, ada satu langit nama dia, di langit sana ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini bertentangan dengan Kaabah di bumi. Kalau buat Kaabah di sini, Baitul Ma'mur di atas, di langit. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lihat Baitul Ma'mur, ditanya apa itu malaikat? Jibril, malaikat pengiring. Nabi kita tanya, apa ini? Jawab di Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, hadzal Baitul Ma'mur. Makna ini Baitul Ma'mur, rumah tempat tawaf para malaikat di langit, sebagaimana Kaabah di bumi tempat manusia tawaf. Malaikat kata pada setiap hari malaikat 70,000 malaikat masuk tawaf di rumah Baitul Ma'mur ini. 70,000 malaikat setiap hari. Malaikat yang masuk hari ini kota dia hanya sekali dia tak mau hidup, tak akan masuk lagi yang lain. Mana kita punya ahli-ahli matematik, kira berapa? Satu hari 70,000 tawaf. Kat dunia ni berapa umur dah? Kau tak ada gerak ni. Nanti masalah ni dah. Kalau dunia ni ada gerak, berapa tahun dia beranak? Nah, yang kita kira. Ambil kali je berapa ribu mereka. Tak usah banyak-banyak lah. Kita ikut apa yang disebut oleh sebahagian ahli-ahli astronomi ke apa, ahli yang kaji bumi. Dia kata dah berapa juta tahun. Kalau juta tahun, apa dah? Dengan 70,000 satu hari mereka tawaf di Baitul Ma'mur. 70,000. Kata Jibril kepada Nabi SAW, yang masuk hari ini tak akan masuk lagi. Kota dia tak sampai lagi sampai hari kiamat. Banyak ramai. Jadi bersama dengan kita ini para malaikat yang mulia, yang Allah
sebahagian sahabat Nabi, dia tengok malaikat. Ada di kalangan malaikat. Di antaranya Usaid ibn Hudayr, tengah dia baca Quran, dia tengok, dia dengar dia punya kuda dia bertempik. Kuda dia melawan. Lagi kuat dia baca, lagi berat lawangan kuda dia. Bila dia tanya Nabi SAW, Nabi mengatakan kuda itu tengok malaikat, mari dia dengar membaca Quran. Yang kamu yang tengok. Jadi alhamdulillah Allah SWT beri kepada kita. Kita yakin ada yang malaikat, tetapi kita tidak nampak. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man 'indahu. Allah Subhanahu wa taala sebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di sisi Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu lagi, nama apa kita? Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Rahman, Rahman bin apa saja nama ini. Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita kepada golongan yang berada di sisi Allah bahawa fulan bin fulan duduk dalam majlis ilmu. Besar tak besar juga kita? Rabbul Alamin, cuba kita bayangkan. Tuhan, lihat. Sebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita dapat surga jahil, Tuhan dijemput pergi ke tanah negara pada itu, akan menerima pinggan. Macam mana agak mesti? Dia tak ada tidur. Tak ada tidur, orang gerak. 10 lagi terus tak tidur. Pukul 12 tu sudah, tambah lagi dulu. Sebab nak pergi terima pinggan. Ini kita bayangkan dalam kepala kita. Coba kita lihat Allah Rabbul Alamin. Dia menyebut nama kita. Betapa besarnya nikmat tuan-tuan duduk dalam majlis yang kita duduk hari ini. Ialah kelebihan dia. Itu yang pertama. Kelebihan yang kedua, kita duduk. Tuan-tuan datang ke masjid ini belum maghrib lagi. Atau datang waktu sembahyang salat maghrib. Atau selepas. Tetapi selepas kita menunaikan salat maghrib, kita tidak keluar dari masjid kerana menunggu satu salat lagi, iaitu salat isya. Di hadapan kita ada satu salat lagi. Nama dia salat isya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, intizar salat. Menunggu salat itu sudah ditulis pahala, malaikat tulis pahala orang yang melakukan salat. Jadi kalau kita duduk di sini 1 jam di antara maghrib dan isya, yang kita duduk salat, yang kita duduk macam ni pun, bersandanya dengan dalam keadaan apa saja pun, kita telah dianggap, ditulis pahala oleh malaikat sebagai orang yang sedang melakukan salat. Pahala menunggu salat. Karena itu sangat salah kerugian. Mana-mana sahabat kita, kawan-kawan kita yang lepas maghrib tak nak tunggu di masjid, balik rumah. Nak tengok apa sangatnya? Mungkin nak tengok berita dunia. Tengok berita dunia nak apa? Orang Palestin dibunuh di Yahudi. Apa yang kita boleh buat? Itu sajalah yang kita boleh buat. Boleh ulasan boleh. Dengan kita duduk di sini, daripada maghrib sampai isya, pahala ditulis salat orang yang duduk sembahyang. Kenapa tidak besarnya pahala? Ditulis pada sembahyang. 1 jam, 2 jam kita duduk sini, lagi awal kita datang, lagi lewat kita keluar ke masjid, pahalanya berterusan sebagaimana yang demikian. Itu satu. Kalau kita duduk lepas sembahyang subuh, ini saya suka bagi tahu bahawa kerana dia banyak program kat sini. Nah, macam-macam program. Yang boleh pukul 3 pagi dia datang. Satu lagi saya nak tambah program. Surau kita Al-Hidayah yang boleh tambah satu program. Iaitulah program mencari pahala haji bersama. Mungkin kita tak anjur lagi pun. Dah anjur tak? Tak lagi. Kita kena buat. Kata Nabi SAW, sesiapa yang duduk selepas sembahyang subuh, sembahyang fajar. Sembahyang subuh, esok, itu tak keluar. Daripada mana? Sehingga naik matahari. Berapa jam? 1 jam setengah, 1 jam 40 minit. Naik matahari, masuk waktu boleh sembahyang duha ataupun syuruk yang kita lihat dalam syuruk. Ini naik waktu duha. Lepas pada syuruk 2 minit, maka kita sembahyang sunat. Yang panggil sunat isyraq atau sunat duha, dua-dua itu adik-adik dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, kutibat lahu hajatan tammatan. Allah SWT bagi pada kita pahala haji yang sempurna